Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. آمنا بالله ربا وكفرنا بكل ما يعبدون من دونه وآمنا بالإسلام دينا وكفرنا بكل ما عدا الإسلام من مبادئ واتجاهات وآمنا بمحمد بن عبد الله نبيا وقائدا ومرشدا وكفرنا بكل الزعامات والقيادات التي لا تسير على نهج محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat, kita dikurniakan nikmat untuk sama-sama kita menghadiri, mengisi masa kita dengan ilmu. Kita dapat pahala, kerajaan negeri dapat pahala, orang yang telah memulakan kuliah ini juga mendapat pahala sepanjang masa. Dan inilah uniknya negeri kita, belajar atas tembok. Kita ada pondok, kita ada sekolah, kita ada pusat-pusat pengajian. Baki lagi untuk mendidik seluruh rakyat negeri Kelantan ini. Kerajaan cetuskan pengajian secara terbuka sebagaimana yang kita buat di medan ilmu ini, atas tembok tar. Kalau tak ada tembok tar ni, atas tanah. Siapa saja yang nak hadir, masyarakat negeri Kelantan ke ataupun daripada negeri luar,
Dan sebenarnya ada daripada negeri luar yang turut datang ke medan ilmu. Dia menyewa di Hotel Raudah, sekarang ni Hotel Ansar, semata-mata untuk menghidupkan mari belajar di medan ilmu. Banyak kali hamba berjumpa. Dan sama ada orang itu orang bukan Islam, dia juga mari mendengar. Inilah keunikan yang ada di negeri Kelantan Darun Naim. Darun Naim, negeri yang dipenuhi dengan nikmat insya-Allah, yang kita kekalkan dan kita kena kekalkan sepanjang masa. Hari ini alhamdulillah hujan sudah pun berhenti. Semalam lebat juga hujan. Kita kata kalau pagi ni hujan sekalipun, orang kita tetap mari di medan ilmu ini. Dan hujan ni kita tak perlu takut, kerana hujan ni sebenarnya datang membawa rahmat. Rahmat kepada manusia dan rahmat kepada haiwan serta tumbuhan. Kalau hujan tidak turun, macam mana rumput-rumput hijau nak tumbuh? Macam mana lembu kebal kita nak makan? Dia tak makan roti hamburger seperti kita. Dia makan daripada tanaman-tanaman. Jadi apabila Allah menurunkan hujan, itulah nikmat Allah, rezeki Allah kepada makhluk selain daripada manusia, dan termasuklah kepada kita juga. Kerana kebanyakan daripada kita ni menanam sayur, bercucuk tanam. Ini hujan yang datang ini jangan dicela, jangan dicerca. Ada setengah orang bila hujan tanya dia nak buat kerja, Allah hujan, ngepek dia. Apa yang tak turun esok? Dia tak khabar Tuhan ada dengar ya waktu turun hujan. Dia kata dia ni mu ingat hujan ni hak mu buat. Allah yang hujan boleh kita duduk tengah buat kerja besar. Jangan. Kerana hujan ni daripada Allah, rezeki untuk memberkati muka bumi. Makin lebat hujan, insya-Allah makin barakah. Dulu ada ustaz, dia mengajar tentang keberkatan hujan. Bila hujan turun kita kena berdoa, kerana dia turun dengan berkat. Apabila hujan, dia mengajar, kebetulannya hujan sikit, hujan renyah-renyah, anak murid pun akak punggung nak lari. Dia kata jangan lari, hujan ini membawa rahmat, membawa berkat. Jadi takkan kita nak lari daripada berkat, lari daripada rahmat. Jangan lari. Kalau jatuh setitih dua, itu jatuh berkat. Tak lari, pakai duduk belakang kerana nak berkat ni. Satu hari betulan hujan lebat. Tok ustaz ni dia balik daripada mengajar, hujan tengah jalan. Kokol lebak, payung tak bawa. Dia pun selok kain, selok jubah, derah unggah. Dah hujan lebat ni. Lalu depan tangga anak murid dia. Anak murid kata, ustaz, mana yang lari derah tu? Ustaz kata hujan berkat ke?
Dia kata, dia mu tak tahu, aku nak lari depan tu, hujan lebat lagi, aku nak pergi ambil berkat. Dia pun cucu dia. Ya ustaz kan? Jadi pagi ni tidaklah hujan sebagaimana semalam. Kalau hujan turun pun jangan nak larilah. Jadi ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa bagi kepada kita, alhamdulillah. Amo tadi membacakan dua ayat daripada surah Fussilat, yang mana Allah menyatakan tentang dasar konsep berjuang dan menyebar dakwah kepada sekalian manusia. Allah sebut, la tastawi wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan sama benda yang baik dan benda yang buruk, tak sama. Al-hasanatu benda yang baik, as-sayyi'atu benda yang buruk, yang jahat. Wala tastawi, Tuhan kata tak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Tapi salah ke orang buat tak baik ke demo, orang buat tak molek, orang tomah, orang fitnah, orang buat benda-benda yang tak baik, dia kata kita cegahlah dan kita elak diri kita dan kita balas jelah dengan yang terbaik. Islam aja balas dengan cara molek. Fa idzal ladzi bainak wa bainahu adawah. Kadang-kadang orang yang buat jahat kepadamu ni, dia buat jahat, dia bermusuh dengan kita, kadang-kadang sampai 10 tahun lamanya bermusuh. Kes gapo dia? Kes salah parking kereta depan ya, tepi rumah ya. Nah, kes halus, kes kecil. Kes salah kecek. Kes kecil-kecil. Tapi 10 tahun adawah, bermusuh. Ini jahiliah. Ya, perangai jahiliah. Tapi Allah ajar, walaupun dengan keburukan, kejahatan yang macam mana sekalipun, idfa' billati hiya ahsan, membuat cara comel, balas molek. Sebab walaupun dia bermusuh dengan lama, begitu lama, dan benci kepada dia, benci dia kepada kamu, benci yang ngoti, ka'annahu waliyun hamim, dengan cara kamu buat idfa' billati hiya ahsan, orang yang bermusuh dengan kamu boleh klik jadi waliyun hamim, jadi teman yang paling rapat. Ini siapa sangka? Ada orang yang dia bermusuh, dia balah habis time balah, tapi tiba-tiba Allah takdir dia jadi teman yang rapat, kawan yang rapat, rakan tahaluf yang paling baik. Ini cetusan ini Allah Ta'ala bagi supaya umat Islam ini dia hidup di dalam masyarakat, dia kena tahu bahawa dia hidup mesti ada saling tolong menolong, bantu membantu. Kerana rosak sebahagian daripada masyarakat, maka rosak sebahagian yang lain.
Ini Nabi SAW membuat perumpamaan. Kita hidup dalam masyarakat ini, ada kadang-kadang hak baik juru, dan ada hak ya buat jahat, ada. Nabi umpamakan kita duduk dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, seumpama kita duduk di dalam sebuah kapal. Hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari yang sahih, Nabi sebut mathalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan manusia yang hidup di dalam dunia, ada yang terlibat dengan perkara-perkara keji, mungkar, dia lawan hak Allah, dia lawan suruhan Allah. Ni manusia jahat. Dan ada yang dia melaksanakan tuntutan Allah, dia ikut hududullah. Ini manusia yang baik. Jadi perumpamaannya seolah-olah satu masyarakat, satu kaum yang mengundi nak naik sebuah bahtera, sebuah kapal dua tikar. Nabi sebut fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Nabi sebut apabila ngundi nak naik kapal, ada yang berada di tingkat atas dan ada yang berada di tingkat bawah. Orang-orang dulu dia pergi Mekah, dia dan dengan naik kapal laut. Orang-orang lain ni tak dah. Jadi ada yang duduk bawah, ada yang duduk atas. Tapi kapal ni dia tak ada jendela. Dia nak dapatkan air, nak dapatkan sumber apa, dia kena naik datang, cebok ke atas. Jadi bila nak dapatkan sumber air daripada datang, orang yang duduk bawah kena naik. Naik turun, naik turun, naik turun, kerana nak dapatkan air. Lalu terfikirlah salah seorang yang berada di bawah, katanya sebagaimana hadis Nabi, lau anna kharaqna, kalau kita tebuk lagu mana? Kita tebuk buat lubang dalam kapal bawah ni, walam nu'zi man fawqana. Kalau kita tebuk kapal kita ni, maka kita tak payah naik data. Kita naik data, dia mau kata serabut muka ni, aduk naik semua. Kadang-kadang orang marah, orang kata serabut naik semua. Ini rintangan kehidupan. Perumpamaan Nabi bawa seumpama dalam sebuah kapal. Nak tak nak dia kena naik, dia tak boleh tepuk. Nabi sebut lagi, wa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a fa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Kalulah orang datang, dia tahu orang bawah nak tebuk, dia tak cegah. Dia kata ikut mung, dah nak tebuk gak ikut mung. Kalau air masuk lemah mu. Dia tak saya cegah. Maka halaku, maka akan hancur, lemahlah golongan yang berada di bawah. Jami'an, bukan hak bawah saja, hak akan atas lemah juga. Bahkan kapal karang tak duduk dalam laut kan. Wa in akhadhu ala aidihim, Nabi kata kalau salah seorang dan orang yang berada di atas, dia cegah, dia kata jangan tebuk kalau dia mau tebuk, walaupun air dia mau boleh minum masuk cepat,
Tapi dia mau tak minum enggak? Boleh teh dengan punggul lah. Air akan masuk. Bila air masuk, habis golongan berada di bawah lemah. Akhir sekali kapal karam pak ke atas pun lemah juga, mati belaka. Tapi sekiranya dicegah, golongan yang di bawah dengar, dia tak jadi tebuk lubang, maka najau, selamatlah dia di bawah. Wa najau jami'an, ia datang pun selamat jami'an, dan termasuk kapal bahtera pun selamat. Bapa Nabi buat perumpamaan lagu ni? Bapa? Amba yakin kita ramai dengar hadis ni. Nabi buat perumpamaan ini. Nabi nak rayak kita duduk dalam sebuah negara, sebuah negeri. Kita tidak boleh biarkan ada kemungkaran. Kita kena hidup nasihat-nasihat. Hadis Muslim. Ad-dinu an-nasihah. Agama ni, konsep agama ni ialah nasihat. Bila ada agama, maka ada nasihat. Maka wajib umat Islam menasihati. Batu kalau tak sim nasihat, tadi tergelai kapal tadi. Sebab apa? Sebab akan ada orang yang melakukan kemungkaran, lakukan benda-benda yang tidak molek. Batu aku tak saya cegah, aku buat baik. Membuat baik pun bila dia buat jahat, pak kemung Tuhan turun bala. Pak kemung akan musnah, hancur, tertimpa dengan musibah dan bala bencana. Maka nasihat ni adalah satu dasar prinsip yang tegas di dalam agama Islam. Dan kita di dalam perjuangan Islam, kalau kita di Malaysia, kita dalam parti Islam se-Malaysia PAS, kita adalah parti yang melaksanakan dasar-dasar Islam. Orang PAS tahu, kalau hak tidak PAS ni nak rayak ni, kena tahu PAS ini adalah parti yang melaksanakan dasar-dasar Islam. Tadi kita sebut dah, dasar Islamnya ialah ad-dinun nasihah. Ni bukan tok guru presiden PAS royak ni. Nabi yang bagi tahu ad-dinu an-nasihah. Agama ini konsep dia menasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Nak bagi nasihat siapa dia? Kepunyaan siapa nasihat ni? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat ni kepunyaan Allah. Bila kepunyaan Allah, tak ada orang ni dia boleh halal. Aku tak usah dalam agama ni ada nasihat-nasihati, jangan duk nasihat. Kalau ada orang belah ni dia lawek agama. Lawek agama. Kerana agama konsep dia nasihat. Lillah. Nasihat ni kepunyaan Allah. Tak ada siapa boleh boleh buat nasihat daripada kamus, daripada agama Islam kita. Wali rasulihi, dan hak Nabi yang suruh. Dalam hadis tu tak ayat nasihat ni hak PAS ke? Tak ada. Hak Allah, hak Nabi. Lepas tu nasihat ni gimana? Gi kepada a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin Islam. Dia menasihati, dia diberi nasihat. Wa ammatihim, dan seluruh umat Islam dia menasihat dan dia diberi nasihat, saling menasihati. Ini konsep dasar yang perlu hidup dalam sebuah negara, negeri yang ada umat Islam. Ini sebab itu dalam arus di mana adanya macam-macam perjuangan yang membawa ideologi yang macam-macam,
Hak ni bawa ideologi sekular, pisah agama dengan politik. Hak ni bawa ideologi Islam, no Islam. Hak ni bawa ideologi Islam dah, Islam liberal, Islam bebas. Amba Islam, tapi ikut amba nak buat tuduh kepala. Amba Islam, tapi ikut amba nak buat berapa, nak bebas, nak minum arak, nak pergi kelab malam. Amba sahaja amba semaya 5 waktu. Jenis Islam liberal. Jadi Syekh Muhammad Abduh antaranya menakal pandangan dia daripada kitab dia, Madza ya'ni intimai lid-da'wah. Apa arti saya menganut, saya menyertai dakwah Islam? Bila saya nak buat dakwah, lagu mana? Kerana dalam dunia ni macam-macam pemikiran, sehingga kan dia menyebut wa mauqifuna min ad-da'awatil mukhtalifati allati taghat fi hadzal 'asri fafarraqatil qulub wa balbalatil afkar anna zinaha bimizani da'watina fama wafaqaha famarhaban bih wa ma khalafaha fanahnu bura'um minhu. Adapun macam-macam ajakan-ajakan, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam dunia ini, apa tadi lah? Sekular. Sekular siapa bawa sekular? UMNO, Barisan Nasional masih bawa sekular lagi. Parti-parti yang mendukung hak-hak untuk kebebasan di dalam masyarakat, bebas sebebas-bebasnya. Parti-parti yang mana mereka tidak setuju untuk pelaksanaan hukum Islam, termasuk belakalah DAP ke, PAN ke, baru ke, siapa yang ada di dalam parti-parti yang ada. Parti-parti ni kalaulah dia farraqatil qulub, dia memecah belahkan kesatuan masyarakat, wa balbalatil afkar, pening orang memikir, menyebabkan kepeningan manusia kerana hak ni bawa pandangan lagu ni, bawa pandangan lagu ni, pening. Jadi lagu mana cara kitanya? Cara kitanya ialah annazinaha bimizani da'watina. Kita mestilah kita timbangkan, buat pertimbangan dengan dasar perjuangan dakwah yang sebenar, dasar perjuangan Islam. Dan kita pas setakat ini kita tidak langgar dasar perjuangan. Acuayak kita langgar ke mana? Tak langgar. Jadi kita timbang dengan dasar perjuangan kita lah. Kalau sama, maka kita terima. Fama wafaqaha famarhaban bihi. Kalau sama dasar dia dengan dasar kita, marhaban bihi. Mari-mari kita boleh tahaluf, kita boleh bergabung dengan dia, walaupun dia parti, nama parti kau lain. Kita dulu kan pernah bergabung di AP ke bergabung, walaupun dia bukan Islam, boleh bergabung kerana ada suatu dasar yang sama, konsep keadilan yang kita mahu, tanpa dia mengenepikan dasar yang ada pada kita. Fama wama khalafaha fanahnu bura'um minhu. Tapi kalulah parti itu dia canggah, dia canggah kita, dia canggah, dia tak sama dengan dasar, tak sama dengan kehendak kita, lepas tu dia canggah lagi. Hak ni nahnu bura'un minhu, kita akan berlepas tangan, kita tak boleh ada penggabungan dengan dia. Ini kena jelas ni. Comel pandangan yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abduh. Amba ingat di sini, amba setakat tingkatan 1 lagi lah belajar. Tak tinggal dulu kuliah yang berhormat arwah Tok Guru. Kita duk dengar
Boleh dikatakan dalam sebulan mana 4 kali kuliah mesti Tok Guru ada sebut tentang Syekh Muhammad Abduh. Sebab idea pemikiran dia ni idea ijtihadi hebat. Siapa anak dia seorang pun dia bubuh nama Nik Muhammad Abduh. Berkali sama dengan setuju dia dengan Syekh Muhammad Abduh ini. Yang mana dia duk baca semua. Hamba apabila berjumpa ada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh dibaca oleh dia. Dan 2-3 kali semasa bertemu dengan dia ada dia pegang. Jadi comel pandangan Syekh Muhammad Abduh ini yang mana kena dengan situasi kita pada hari ini dalam keadaan kelam kabut, gelabah. Contohnya apabila PAS ataupun Presiden PAS pergi bertemu dengan pemimpin negara, temu bukan nak bergabung, bukan nak masuk, tetapi menyampaikan ucapan. Dalam ucapan itu boleh dia sampaikan nasihat. Apa salahnya? Kerana dia dasar perjuangan kita. Ini nak wayak kepada orang PAS. Kalau duduk dalam PAS, dia kena tahu dasar perjuangan dia. Dan ingat perumpamaan yang telah dibuat oleh Nabi SAW tadi. Kerana katanya lagi, wali anna da'watal muslimin qa'imatun asasan ala qa'idati sayri ala hadiyil islam wa dawi ta'alimihi samiyah. Kerana dakwah orang Islam ni, parti Islam ni mesti dia berdiri di atas kaedah dasar-dasar yang hadil Islam tunjukkan, iaitu petunjuk Islam yang tunjukkan di atas ajaran-ajaran agama Islam. Jadi kita daripada dulu, sejak daripada 51 sampai sekarang, PAS tidak pernah berganjak meneruskan dasar-dasarnya. Ada ubah? Tak ada ubah. Orang kata PAS sudah lari daripada dasar dia. Dulu tak bunyi, lah ni bunyi. Sebab apa? Sebab kebetulan telah keluar daripada DAP. Keluar DAP tu maknanya dasar PAS telah berubah. Ni pening juga ni. Dia kena faham. Yang mana ayat sini kena faham. Orang kita ni hak ngaji sini ni hamba tahu faham belaka mari daripada dulu lagi mengaji. Tapi nak suruh faham lagi. Kena faham tahaluf ni gapo? Tahaluf berbeza dengan ta'awun. Ni kita ajar istilah Quran. Kalau ta'awun dia adalah min daruriyatil hayah. Kewajipan ada dalam kehidupan. Wajib manusia buat ta'awun. Wajib. Dia ada parti ke? Dia tak ada parti ke? Dia wajib ta'awun. Berdasarkan ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaklah bantu membantu. Terjemah dalam bahasa kita, ta'awun ini bantu membantu, kerjasama, tolong menolong, perkataan samanya. Maknanya hendaklah kamu bekerja sama tapi di atas birri wat taqwa, kebaikan, perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh. Wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong menolong, bekerja sama alal ismi wal udwan, di atas dosa, di atas permusuhan. Jangan kamu tolong menolong. Jelas ke? Ini jelas. Kita kadang-kadang kita ni terlebih, tak tahulah terlebih di mana, terlebih politik ke, terlebih ikut nafsu ke, kita lupa ayat-ayat Quran. Lupa ayat Quran. Kadang-kadang ayat Quran tu ulama dah baca. Tok Guru Presiden ni ulama dah. Amba ingat dia baca lebih 10 kali dah baca. Wa ta'awanu. Tapi bila mari daripada orang yang kita tak sik,
kita pun kata buat pekak badak, ataupun tafsir dengan tafsiran nafsu kita. Atau kena pegang Quran, itulah pegang Al-Quran. Ini ta'awun. Ta'awun maknanya kerjasama, maknanya tolong menolong, bantu membantu, dan dia adalah wajib di dalam kehidupan. Semua kena buat. Ada parti politik, tak ada parti politik, kena buat belaka. Tahaluf. Tahaluf ni lain. Tahaluf ni maknanya bekerjasama dengan perjanjian, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, ataupun kelompok ketiga dan keempat. Ini tahaluf, bekerjasama juga. Dalam istilah kita guna kerjasama politik, kerjasama dengan perjanjian. Ini tahaluf. Maknanya tahaluf ni bukan daruriyatul hayat, bukan kewajipan. Kalau tak buat tak ada apa, tak ada masalah. Tak buat tak apa. Kenapa sini dulu? Tahaluf ni tak buat tak apa, tak dosa. Ta'awun tak buat dosa. Ambil apa? Tahaluf ni pendekatan, wasilah, cara. Sebab tu ayat Quran kata, baca agak ayat Quran, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa. Ayat Quran lagi, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Ini dalam konsep tahaluf. Ayat ni membicarakan dalam konsep tahaluf, kerjasama dengan ikat janji setia, ikat. Kalaulah kamu takhafanna, takuti, dan kamu lebih cenderung dia ni min qaumin, daripada dia ni, satu-satu parti, satu-satu puak, khianatan, dia nak mengkhianati kamu, dia nak merubah dasar-dasar kamu. Fambis, maka hendaklah kamu campur tahaluf kamu tadi, campur ikatan perjanjian kamu dengan dia tadi, ala sawak. Tapi Islam ajar kita campur dengan molek lah. Yang kita campur pakai buat tak tahu gapo, kita campur dengan molek, royak molek, aku tak say dah. Ini ayat tahaluf. Makna tahaluf ni, walaupun dia ni tak buat tak apa, kalau buat ada kaedah dia. Kalau salah satu daripada rakan tahaluf tadi telah cuan, ada unsur-unsur pengkhianatan, maka fambis ilaihim. Quran ajar mu kena tinggal dia. Jangan duduk sekali dengan hak khianat, jangan duduk sekali hak mana hak nak lawan. Mu tahaluf ni mu nak duduk sekali, tapi kalau tak boleh duduk sekali, mu kena fambis ilaihim, tinggal, capuk tahaluf. Kita capuk tahaluf dengan DAP ala sawa, dengan baik. Dewan Ulama PAS membawa usul, tak putus lagi, bawa ke muktamar PAS pusat, tak putus lagi. Sebab apa tak putus? Sebab kena serah kepada Majlis Syura Ulama. Kerana kita dalam PAS ini ada Majlis Syura Ulama. Setiap perkara yang melibatkan hukum hakam, Majlis Syura Ulama yang kena putus. Hak ini diberi di dalam hak perlembagaan, dalam pasal yang ke-7, bahawa Majlis Syura ini memantau dan memberi hak-hak kepada parti, kepada anggota-anggota parti, meneliti tentang hak-hak agama, pendekatan-pendekatan agama. Ini tanpa menafikan bahawa muktamar itu adalah keputusan yang tinggi, tapi yang berkait dengan agama tak boleh muktamar. Muktamar ni muktamar, kita tiru muktamar demokrasi barat. Muktamar ni dia kena ngundi. Kita kata setuju dah nak putus ke tak? Ngundi. Kalau misalnya salah ke orang hak mana setuju tidak putus, dia tak mari ke, ataupun dia pergi tanah ke, ngundi. Ngundi benar alik ni ataupun benar alik tu. Jadi seolah-olah hukum Islam ditetapkan dengan pengundian. Ini cara barat, bukan cara Islam. Cara Islam ni dia kena syura. Ini orang PAS kena faham juga ni. Pak hari ni dia duduk kata tak betul, sebab sepatut diputus daripada muktamar. Hak tu parti lain, mu duk ikut parti lain. Kita parti Islam. Setiap keputusan yang bersabit dengan agama, tahaluf ni agama. Sebab agama suruh.
pendekatan. Jadi kita buat masuk dengan majlis syura, kita kena tubik dengan majlis syura. Jadi bila diserahkan kepada majlis syura lah yang berbincang di sudut hukum lagu mana sudut. Lalu akhir sekali majlis syura keluar kenyataan menyatakan sah gapo sah utuh. Itu dia panggil ala sawa, secara baik, secara adil. Jumpa ada ayat Quran sana ni. Hak sini jumpa. Hak tak mari sini. Baca ayat Quran, kita pati yang mana meninggikan Islam. Ada lagi kata, baca ayat Quran sama. Sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Tak ada arah dah. Kalau lagu tu tak ada arah dah. Dan yang nak baca apa? Bible. Nak baca Injil. Oh tu agama lah. Dah kita pati Islam. Nak baca Quran hadis lah. Kalau lagu mana? Ini. Jadi bapa pada hari ini kita melihat tewe pemikiran ini berlaku secara berleluasa di kalangan umat Islam. Nak berpolitik lah, tapi jangan lupa dasar yang ada di dalam Quran hadis. Kena pegang ni. Sayyidina Umar satu hari semasa dia menjadi khalifah, dia heran, ni masa Sayyidina Umar dah, dia tengok bapa umat Islam ni duk balah juga. Dia heran, ni masa Sayyidina Umar. Dia tanya Ibnu Abbas ni kalau zaman kita ni tok guru besar, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mufassiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة. Dia tanya apa ke umat Islam lah ni duk bercakaran balah dalam hak agama, dia boleh balah lagi, sedangkan nabinya Nabi Muhammad Nabi satu tu, agama Islam agama satu, kiblatnya kiblat satu, apa bala? Ibnu Abbas kata, innama unzila alaina al-Quran faqara'nahu wa alimna fima nazal wa annahu sayakunu aqwamun min ba'dina unzila alaihimul Qur'an wala yadruna fima nazal fa idza kana kadzalik ikhtalafu. Kata Ibnu Abbas, kita ni Quran turun pada kita, wahyu turun, Nabi tak ada dah, tapi tetap kita ni faham, kita baca kita faham. Quran ni kita baca kita faham. Dan ada satu golongan, satu puak selepas daripada kita, umat Islam juga. Dia rakyat tu umat Islam juga. Lepas daripada zaman kita ni ada golongan-golongan Islam yang mana Quran tu juga turun kepada dia. Dia baca, tapi wala yadruna fi ma nazal, tapi dia tak tahu sebutir gabuk dia tak tahu gapo Quran tu, dia tak tahu. Disebabkan tak tahu itulah ikhtalafu, maka dia pun balah, dia khilaf. Jadi ramai orang khilaf duk kadah lala ni dia tak tahu Quran sunnah. Maaflah, kita kena khabarlah, ini hakikat. Hakikat kalau kita tengok sosok yang berlaku dalam negara kita ni jahil Quran sunnah. Dulu kan timbul pula apa nama nak buat hukum khalwat ni tak boleh nak pergi cegah. Kalau duduk dalam rumah pukul 3-2 pagi dalam rumah dia, ikut dia, dia nak jatuh pun lah ikut dia, privasi dia tak boleh nak cegah.
Itu kebebasan. Sebab jahil Quran, jahil hadis. Walaupun doktor, profesor, PhD, Tan Sri, Tan Tun Tin, Tan Gapo pun, tapi kalau jahil Quran hadis, tak ada apa-apa. Jadi kita ni dalam parti Islam ni, parti yang nak memberi ilmu, mengajak manusia selamat semua. Jadi bila kita berjumpa dengan pemimpin UMNO Barisan Nasional, bukan nak bergabung, masuk. Yuji ngati pak dalam kubur, ngati tak yuji pak hari ni. Bukan nak bergabung. Bahkan kenyataan rasmi daripada Majlis Syura Ulama pada 2 Januari lepas, baca ke tak? Ni baca harakah ke baca gapo ni? Kalau Quran tak baca, atau sebab kau harakah tak baca, tak tahu. Jua 2 Januari kenyataan rasmi menyatakan bahawa di atas konsep suruhan Allah dalam ayat yang baca tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka kita membuka lembaran yang luas kepada mana-mana parti untuk kita bekerja sama. Dia pun faham kerja sama. Nak gabung dah. Sat ni ambo ayat dah beza ta'awun dengan tahaluf. Dan sesekali ayat bawah sekali sebut, sesekali kita tidak akan bergabung dengan UMNO Barisan Nasional. Jelas ke? Tetapi kita ta'awun, kita bantu-membantu. Kita nak tausiah umat Islam ni, kadang-kadang politik ni, politik kita kena pergi ke agama. Imam Syafi'i kata, as-siyasah ma wafaqati syar. Maknanya kalau politik tidak bertepatan dengan agama, ini bukan politik ni. Waktu dia panggil kerja jahiliah ke apa. Walaupun dia kata hamba ada duduk dalam parti, hamba isi borek, hamba ni jahiliah. Politik Islam ialah dia mesti sama dengan agama. Setuju tak setuju, dengar dulu. Politik ini apa letak lagi bila kita sebut politik Islam, maka kena sama dengan agama. Tak boleh lari. Bila sama dengan agama, segala agenda politik kita insya-Allah akan sama dengan apa yang Quran nak, yang hadis Nabi SAW sebut. Jadi kita nak selamatkan masyarakat, nak selamatkan negara kita, kita boleh ta'awun. Dalam ucapan di Multaqa Alumni Al-Azhar, baru-baru ini Tuan Guru Presiden bila berucap sebelum daripada Yang Amat Perdana Menteri, telah hampir sejam 45 hingga 50 minit bercakap bebas dengan apa kehendak dia. Amo duduk depan kursi nombor 2, duduk dengar. Segala ucapan dia itu adalah dakwah menyeru kepada albir wat taqwa. Dan alhamdulillah Yang Amat sambut. Saya setuju dengan pandangan Tok Guru. Dia sebut Tok Guru, tak sebut Haji Hadi ke apa, hormat. Walaupun dia kawan ke, dia lawan ke, tapi pendekatan seni muwajahah berkomunikasi ni kena belajar juga. Dia kata saya bersetuju bila Tok Guru menyatakan bahawa kita tidak mahu kerajaan Malaysia mengambil penasihat luar. Apa dah ambil penasihat Eropah, penasihat Israel, penasihat luar, ambil penasihat di kalangan kita. Kita mempunyai tenaga pakar di Malaysia ni. Dah lepas ada, tak ambil dah lepas dari NGO yang lain ada. Jangan ambil tenaga penasihat, pakar-pakar perunding daripada luar. Sebelum ni Malaysia ambil siapa dia? APCO ni Doron, Robinovich, Shimenstein. Ini bukan orang Guam Busan, bukan orang Kuala Kerah, bukan orang Kota Baru. Ini orang Israel. Doron bekas ketua Perisi Keselamatan Israel, jadi ahli lembaga pengarah APCO worldwide.
Szymanstein, bekas duta Israel di Jerman. Rabinovich, bekas duta Israel di USA. Semuanya Israel. 77 juta bayar. Jadi bola dia ambil waktu mana Yamak Muhammad PM, dia ambil waktu. Dia ambil hak Eropah, ambil hak umat Islam. Dia kata dia setuju. Jadi kita harap ambil. Kalau ambil hak Eropah, apa yang dia buat sekarang ni isu utama yang pas, walaupun kita pergi cakap dengan dia, tapi kita tidak, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kita tak boleh bekerjasama di atas pemusuhan dan di atas dosa. Kita taksir dalam Malaysia ni, kita berjuang, kita meninggalkan dosa kepada rakyat, kepada masyarakat. Sebab tu kita tentang TPPA ni. Kajian persekutuan nak buat. Kalau kita nak kerjasama, kita kata dah kita nak kerjasama agak, apalah mu nak buat berapa buat. Tak. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kita bekerjasama dalam perkara dosa, perkara yang boleh mendatangkan kemungkaran, kebinasaan kepada masyarakat dan negara. Jangan. Jadi kita tolak, kita tentang TPPA. Tentang. Dan pada 23 Januari ini satu demonstrasi aman di dataran Merdeka, mengajak sekalian rakyat PAS akan bersama dan mengajak sekalian rakyat untuk tidak menerima dan menolak perjanjian perdagangan bebas TPPA ini yang boleh membahayakan, membinasakan negara kita. Kita sayang Malaysia, kita sayang negara kita. Sebab tu kita nasihat. Mujurlah dia boleh terima sekarang ni kita sebagai penasihat. Kita sepatutnya orang PAS rasa bangga. Kenapa? Kerana Tok Guru Presiden kita diterima. Tak kira dia nak ambil orang luar. Kalau kita yang menjadi penasihat, sudah tentu kita akan nasihat dengan agama. TPPA ini adalah bahana satu perkara yang boleh meruntuhkan, menghancurkan negara kita. Perjanjian TPPA ini dia bukan setakat perjanjian perdagangan, melangkaui pentadbiran negara. 12 negara 12 negara TPPA yang akan tanda tangan. Kita agak tak tanda tangan, tapi kita tak tahu, supaya negara kita tidak menolak, tidak menandatangani ataupun memeterai perjanjian TPPA. Kalau kita tanda tangan, kita kena ingat salah, dia ada perjanjian, dokumen perjanjian. Kalulah kita langgar perjanjian tadi, contoh antara langgar perjanjian yang menyebabkan kerugian kepada syarikat, bukan negara, syarikat multinasional daripada negara-negara, 12 negara TPPA, kalau dia tak utuh, dia boleh samai negara kita. Syarikat multinasional ini, bila dia akan cari kesalahan kita ubah sistem ke, kita ubah peraturan ke, kita ubah gapo saja, dia akan tengok di situ. Dia tengok ini antara penyebab yang dia tidak untung, dia akan cari. Dan bila begitu kita akan dibawa ke mahkamah tribunal antarabangsa di Amerika, dibawa ke USA, becak. Kalau kita kena samai bukan jutaan ringgit, kita kena samai bilion. Kalau satu syarikat kita katalah 100, 1000, 1 bilion, satu syarikat 1 bilion, satu syarikat. Mari 12 butir negara, tak ada dan negara kita. Ini antara satu. Saya dipahamkan oleh ahli parlimen Temerloh. Dia tengok dokumen TPPA, dia kata 900 9,000 muka surat. 9,000. Allah, dia kata nak baca, tak tahu nak baca habis bila, berapa tahun tak tahu nak habis. Kita baca Quran 30 juz,
Oh, tu pun kadang-kadang baca surat khabar tak habis, baca ni tak habis. Ni nak baca 6,000 muka surat. Undang-undang, bahasa undang-undang. Oh, lagi pening, lagi kita tak baca. Tapi perjanjian-perjanjian itu adalah perjanjian yang boleh memudaratkan dan menghancurkan negara kita. Jadi kita tak boleh ta'awun, kita tentang. Ini kita kena faham. Jadi 23 hari bulan ni boleh pergi sana pukul 2 petang dah. Pukul 2 petang di dataran Merdeka. Orang PAS minta pakai hijab sebab PAS kan. Jangan salah pakai oreh. Oh. Malah orang hok pakai oreh hari ni. Dah. Dia sehari dua ni tak, sehari dua ni. Dia fenomena. Fenomena, tak ada masalah. Pakai hijab hari 23 hari bulan pukul 2 di dataran Merdeka. Sokongan bahawa biarlah kita turun ramai-ramai, biar Obama tengok rakyat Malaysia tak sini. Kalau tak ada senyap sunyi, mudah jadi anak saing. Jadi biar ada satu bantahan daripada rakyat. Ini jadi para hadirin semua, inilah politik dalam PAS. Politik yang sejahtera, politik yang matang, politik la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Ayat yang hamba baca di awal tadi. Politik nakkan kebaikan turun, keberkatan turun dalam negara, dalam negeri kita. Bukan politik sayyi'ah, bukan politik jahat. Kalau kita nak musuh sampai ke akhir hayat, bercakaran, hancur negeri, hancur negara kita. Ada tahap kita berbalah, kita kutir, kita tapak. Ada tahap kita lunak. Fir'aun ni teruk, ngaku Tuhan, jahat lagi pada seluruh pemimpin yang ada atas dunia. Tapi Tuhan suruh pemimpin parti Islam, Nabi Musa, Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Gi jumpa Fir'aun. Fir'aun ni pemimpin paling jahat. Tagha, Tuhan kata, paling jahat. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi kecek dengan kecek molek, kecek lunak. Tuhan tahu dah Fir'aun ni akhir dia selai dalam air. Tuhan tahu. Tapi Tuhan kata, Nabi Harun, Nabi Musa, mu kena kecek molek. La'allahu yatazakkaru, mudah-mudahan dia mengambil peringatan. Au yakhsha, dia takut dengan Allah. Dia akan terima dakwah kamu. Tuhan tahu dah Fir'aun tak akan terima. Tapi sebab Nabi Musa, Nabi Harun ni manusia, lalu dia royak kepada manusia, kamu kena usaha dengan dakwah dulu. Walaupun Tuhan tahu dah. Kita dalam PAS pun begitulah. Dalam politik ni bukan cakaran kekoh. Ada tahap itu. Dan ada masa kita lunak kerana kita nak memberi kesempatan kembalilah kepada Islam. Kita nak ajar kepada Islam. Tak kira dia berpolitik apa pun. Kita nak mensejahterakan rakyat, negara, negeri, politik hasanah. Ini dia panggil politik hasanah, bukan politik sayyi'ah. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tak akan sama kebaikan itu dengan kejahatan. Jadi itulah beberapa dasar-dasar dan prinsip konsep kita duduk di dalam parti Islam ni kena faham. Dan kita sebagai masyarakat Islam ni kena faham. Jangan kita tinggal Quran hadis disebabkan nafsu serakah kita, jangan. Dan kita kena ikut adab-adab, disiplin parti. Adab-adab dan disiplin. Walaupun kita tidak bersetuju, jangan kita kata kok jangan kita ni langgar arahan parti, jangan. Jadi sekarang buat masa sekarang ini, kita tidak akan bersama-sama dan bergabung dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dan sekarang ini kita tidak bekerjasama juga dengan DAP dan juga dengan PAN, sebab dah ada keputusan daripada pemimpin kita. Jadi kita kena akul, kita tak setuju pun kita kena akul.
Sebab kita duduk dalam parti Islam ni lagu tu. Kita nak pergi mari, nak pergi di rumah, nak ajak minum air, nak dakwah dia, nak kembali kepada perjuangan Islam, sila, tak ada masalah. Itu konsep ta'awun. Tapi kita jangan bekerjasama dalam aktiviti-aktiviti kepartian sebagaimana yang disebutkan tadi. Jadi ini pendekatan yang sudah jelas yang telah dikeluarkan oleh parti Islam, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita sebagai golongan yang sentiasa memperjuangkan Islam. Setakat itu sahaja, kita berdoa semoga Allah memberkati kita, perjuangan kita dan bumi Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa makkina fi wilayatina Kelantan min taqdin wa tatbiqil ahkamil islamiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, dosa sekalian orang yang beriman di kalangan kami, dosa ibu bapa kami yang hidup dan yang juga yang telah pun mati. Dan ya Allah, Engkau berilah kekuasaan kepada kami untuk kami mengekalkan kemenangan di bumi Kelantan, dan kami mencipta kemenangan-kemenangan baru, dan insya-Allah dilebarkan ke negeri-negeri yang lain. Ya Allah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.